Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan Tuan Yang Terutama di Right Honourable Boris Johnson MP, Perdana Menteri United Kingdom serta ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat United Kingdom bersempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II yang ke-95. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte, Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina yang ke-123. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Dan Tuan Yang Terutama Mikhail Mishustin, Perdana Menteri Persekutuan Rusia serta Kerajaan dan Rakyat Persekutuan Rusia sempena dengan Russia Day. Beberapa projek dirancang dilaksanakan bagi memajukan lagi sektor pertanian dan pelancongan, khususnya di daerah Tempurung. Pelaksanaan projek-projek tersebut diharap akan meningkatkan lagi perekonomian dan ekopelancongan di daerah berkenaan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata bagi sektor pertanian, kementerian tersebut telah menawarkan tapak seluas 144 hektar di kawasan kemajuan pertanian daerah Tempurung kepada 8 pengusaha, termasuk 3 orang pengusaha belia, manakala 2 buah syarikat dilantik untuk mengendalikan 2 projek bagi sektor pelancongan melalui kaedah Public-Private Partnership PPP, iaitu Pusat Peranginan Ekopelancongan Mewah di Kampung Pedayan dan projek pembangunan River Centre. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong selaku Timbalan Pengerusi Bersama Otoriti Kemajuan Daerah Tempurung AKDT mengongsikan perancangan tersebut semasa temu bual dalam rancangan khas Tempurung Permata Hijau Negara Brunei Darussalam. Jabatan Perhutanan pula telah mengeluarkan tawaran bagi 2 buah projek melalui kaedah Public-Private Partnership PPP di daerah Tempurung, iaitu projek bagi mengurus dan memelihara kemudahan-kemudahan di Taman Negara Ulu Tempurung yang bernilai sekitar 3.2 juta ringgit. Projek kedua adalah pembangunan restoran di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi yang bernilai sekitar RM350,000. Restoran ini adalah diharap akan menjadi tumpuan utama bagi penduduk-penduduk tempatan selain bagi kemudahan bagi pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara. Kedua-dua projek ini diharap akan meningkatkan kutipan hasil kerajaan melalui pembayaran sewa bulanan dalam tempoh penyewaan selama 20 tahun. Kos pembinaan projek tersebut juga ditanggung sendiri oleh pihak pemaju atau pelabur dan tidak akan melibatkan sebarang perbelanjaan dari pihak kerajaan.
Kementerian Pembangunan telah merangka beberapa strategi bagi pembangunan dan kemajuan daerah Temburong untuk memenuhi permintaan para penduduk yang dijangka meningkat dengan pembukaan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Ini termasuk menaik taraf infrastruktur Pekan Bangar dan pengurusan alam sekitar yang lebih teratur. Menteri Pembangunan berkata beberapa projek menaik taraf bekalan air dilaksanakan bagi jangka pendek dan jangka panjang selain pengurusan guna tanah melalui penerokaan tapak-tapak baharu di daerah Temburong selaras dengan konsep pembangunan berdaya tahan dengan pertumbuhan ekonomi hijau yang ditekankan oleh Otoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT. Ketika temu bual dalam rancangan khas Temburong Permata Hijau Negara Brunei Darussalam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar selaku Timbalan Pengerusi bersama AKDT juga menjelaskan beberapa langkah telah dan akan dilaksanakan bagi memastikan alam sekitar daerah Temburong terpelihara, antaranya mengenal pasti sebarang aktiviti pembangunan yang memberikan kesan terhadap alam sekitar. Beberapa penambahbaikan telah dan akan dilaksanakan di daerah Temburong ini, termasuklah menyediakan tong-tong sampah dan tempat kumpulan sampah di beberapa lokasi strategik bagi kemudahan penduduk-penduduk di kampung di daerah Temburong ini. Dan juga beberapa inisiatif dalam mempromosikan amalan hijau seperti 3R, Reduce, Reuse, and Recycle juga akan dilaksanakan dan dilaratkan secara berperingkat-peringkat termasuk di sekolah-sekolah, institusi-institusi dan pengajian tinggi dan juga majlis perundingan kampung. Dan sebagai tindakan jangka panjang, pihak kementerian juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi yang relevan dalam mengurangkan penggunaan plastik, termasuk beg-beg plastik, botol-botol plastik dan juga alat-alat utensil pakai buang bagi menjadikan daerah Temburong itu daerah yang pertama yang bebas dari penggunaan barang-barang tersebut. Hari kedua persidangan negara Brunei Darussalam mengenai hutan. Hutan dan kepelbagaian bio mendedahkan potensi ekonominya diteruskan di pusat persidangan antarabangsa Brakas. Persidangan ini bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau Brunei MICE 2021. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, peluang-peluang kajian, kepelbagaian ekonomi dan perlindungan. Tema tajuk yang dibentangkan oleh Wakil Negara Brunei Darussalam. Sementara Wakil Malaysia membentangkan Human Crocodile Conflict, Emerging Challenges and Opportunities. Terdahulu, Awan Jofri bin Haji Ali Ahmad, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Perhutanan dalam pembentangannya bertajuk Biodiversity Hutan Negara Brunei Darussalam adalah istimewa mengetengahkan 4 tajuk utama, antaranya merangkumi Brunei, a special enclave, geology and ecology dan melanjutkan program penerokaan biodiversity. Today, specialist effort from this institution. Biro Kawalan Narkotik BKN telah menjalankan satu lagi operasi yang ditumpukan di beberapa lokasi di Belait dalam usaha menghapuskan rangkaian sindiket keluarga pengedaran dadah yang didalangi oleh Muhammad Syahibul Syam bin Suan dan keluarganya. Operasi dijalankan pada 4 hingga 5 Jun 2021 dan BKN berjaya menahan 24 orang iaitu 18 orang lelaki dan 6 orang perempuan yang mana 5 daripadanya di bawah umur 18 tahun. Hasil daripada operasi, pihak BKN merampas dadah jenis syabu seberat 102.8 gram yang dianggarkan bernilai lebih dari RM20,000. Alat perkakas yang diubah suai yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah wang tunai berjumlah RM2,348 dan beberapa mata wang asing.
turut dirampas beberapa harta benda yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah iaitu 4 buah kereta, 2 buah perahu, 2 buah ATV, sebuah motosikal dan beberapa telefon bimbit. Tangkapan tersebut kesemuanya ditahan bagi siasatan BKN di bawah kesalahan-kesalahan. Seksyen 3 Perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 atas kesalahan pembersihan wang haram. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu memiliki bagi tujuan mengedar dadah terkawal. Seksyen 6 Kurungan A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6 Kurungan B APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Seksyen 9 APD Penggal 27 iaitu memberikan kebenaran bagi premis yang dimiliki digunakan dalam penyalahgunaan dadah. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat. Siasatan susulan BKN juga mendapati penglibatan beberapa orang belia di bawah umur yang ditahan dalam operasi itu telah dieksploitasikan oleh ibu bapa mereka dengan menjadikan mereka sebagai penjual, penghantar dadah dan beberapa orang belia lagi didapati berada di tempat kejadian untuk membeli dadah. Dalam menangani senario tersebut, BKN mengingatkan orang ramai terutama sekali para ibu bapa agar menunjukkan contoh teladan yang baik terhadap kehidupan dalam diri anak-anak mereka dan memantau anak-anak mereka agar terhindar dan tidak terjerumus dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Dengan kejayaan itu, BKN tidak lupa merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Enam kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes baharu jangkitan dicatatkan kemarin. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 248 kes dengan kes yang sembuh 239. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 107 kes. 647 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 19,847 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 581 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 134,013 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Umat Islam diingatkan bahawa ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu bukan hanya sekadar datang dalam bentuk kesusahan ataupun kesedihan semata-mata seperti kemiskinan, kesakitan dan kehilangan nyawa. Bahkan ujian dan dugaan itu juga boleh datang melalui kebahagiaan dan kesenangan seperti limpahan kemewahan yang merangkumi kesihatan, kekayaan dan seumpamanya. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk berwaspada terhadap istidraj. Istidraj adalah ujian yang berbentuk muslihat ataupun perangkap, iaitu nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang-orang yang lalai serta tidak taat akan perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Antara perkara yang dapat kita lakukan bagi menghindari diri kita daripada istidraj itu ialah pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang paling utama ialah ibadah. Antara ibadah yang terpenting dan termasuk dalam rukun Islam yang 5 itu ialah mendirikan sembahyang, mengerjakan ibadah puasa, menunaikan zakat dan mengerjakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Di samping itu, kita juga dianjurkan oleh agama kita untuk melakukan perkara-perkara sunat seperti bersedekah, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan dan bermacam-macam lagi. Sesungguhnya amal ibadah itu hendaklah dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan ia tidak boleh dianggap remeh kerana amal ibadah itu secara umumnya adalah untuk menanam dan memperkuat keimanan ke dalam jiwa kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, berdoa agar terhindar dari istidraj. Persatuan Pendidikan Khas Fitrah Brunei Darussalam menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Acara berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Sambutan antara lain bertujuan memberi peluang kepada pelajar dan ibu bapa beramah mesra bersama warga persatuan. Pada majlis ini juga 10 orang pelajar berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan menerima sumbangan kacamata khas yang disampaikan oleh Dayang Hajah Norjum binti Haji Yusof yang dipertua Persatuan Pendidikan Khas Fitrah. Persatuan ini akan terus memikirkan lagi apa keperluan-keperluan pelajar pada masa ini hingga akan datang, terutama dalam bukan saja pembelajaran tetapi isu-isu hasiah mereka, pembelajaran mereka. Bola sepak Euro 2020 membuka tirainya awal pagi tadi dengan satu perlawanan antara Itali dan Turki. Dalam perlawanan peringkat kumpulan bagi kumpulan A, Turki akur tewas 0-3 kepada Itali. Jaringan diperolehi pada minit ke-53, jaringan sendiri oleh pemain pertahanan Turki Merih Demiral. Sementara dua jaringan Itali dihasilkan pada minit ke-66 melalui Ciro Immobile dan minit ke-79 hasil Lorenzo Insigne. Terus biasakan norma baharu dalam sama-sama memastikan negara ini bebas daripada wabak COVID-19. Langkah pencegahan tanggungjawab bersama. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.